إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli Tuan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Malam ni tuan-tuan saya nak minta tuan-tuan buka beg tu. Beg kalau apa? Coklat tu. Tolong edang buku tu kepada semua. Jadi malam ni tuan-tuan, saya sebenarnya duk ingatkan habis dah tajuk bid'ah tu. Rupanya ada satu tajuk lagi kan kita janji hari tu. Tukang tersilap dengan satu tempat lain. Situ habis dah. Ingat kot sini yang habis. Jadi malam ni saya duk plan nak mulalah tajuk Kristian. Jadi malam ni saya bawa Bible. Jadi oleh kerana dah niat dah daripada rumah, orang tua kata tak boleh batal niat. Jadi kita ambil sikitlah malam ni sebagai pengenalan tentang Bible ni. Dan insya-Allah bila-bila nanti kita perhabis yang tajuk bid'ah tu, satu tajuk lagi insya-Allah. Saya bawa pun tak banyak, 20 naskah sahaja. Share pun bolehlah kalau mana yang tak cukup tu. Dan buku yang saya bawa ni tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan tengok, Al-Kitab. Al-Kitab, Bible dalam bahasa Melayu kita. Jadi malam ni insya-Allah kita nak mulalah, nak berkenalan dengan ajaran Kristian dan kita nak mula dengan Bible ni tuan-tuan. Jadi barangkali tuan-tuan yang ada di depan ni sebahagian daripada kita dah pun pernah dah kot duduk Pulau Pinang ni, takkan tak tahu langsung tentang Bible ni. Okey. Jadi saya mula terus ya. Okey. Jadi Holy Bible. Kita start lagu mana nak baca. Pengenalan kepada Bible ni. Sebab dia nanti kita habaq pada pertemuan yang seterusnya insya-Allah. Apa anda perlu tahu tentang Bible ni? Bible ni tuan-tuan dalam bahasa Melayu dipanggil dengan nama Al-Kitab. Al-Kitab. Bahasa Arab, kalau Bible yang berbahasa Arab tu dia akan tulis di depan ni. Saya tak bawa hak Arab pula malam ni. Al-Kitab Al-Muqaddas. Dia punya depan tu Al-Kitab Al-Muqaddas, maknanya buku suci. Orang putih panggil Holy Bible. Jadi kalau tuan-tuan buka muka surat pertama sekali, cuba tuan-tuan tengok je. Muka surat pertama sekali dalam Bible tu, tuan-tuan akan jumpa terus ayat tu. Pada mulanya, nampak tak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya yang ni depan tu. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Kalau tulis dengan rasam macam dalam Quran tu macam Quran. Kalau kita baca berlagu pula tuan-tuan, tarannum pula, orang akan ingat Quran. Tuan-tuan nak dengar saya baca? Mari kita baca Arab. Nak bunyi lagu mana? Cuma nak a'udzubillah pun tak apa nak kena kan. Nak bismillah pun tak kenal. Saya terus masuk bayati harakat pertama. Fil bad'i khalaqallahu as-samawati wal ard. Bunyi macam Quran tuan. Wa kanatil ardu kharibatan wa khaliyah wa ala wajhil ghamri zulmatun wa ruhullah. Macam mana? Tak bunyi Allah langsung kan. Tak sedap sangat malam ni. Wa ruhullahi yarifu ala wajhil miyah
Cukup lah tu. Yang ni baru bid'ah betul tuan ni. Ni baru bid'ah tu nak sadaqallah pun tak boleh, bukan kata Allah Taala ni. Kalau Quran kita habis kita kata sadaqallahul azim. Jadi ni Bible tuan kita sekurang-kurangnya sebagai umat Islam kita kena tahu, dan sebab pasal apa kita kena tahu tu insya-Allah pada pertemuan yang seterusnya saya akan sebut pasal apa kita nak mengaji tajuk ni. Memang malam ni saya tulis lajak sikit kita nak berkenalan dengan Holy Bible ni. Sebab kita sebagai orang Islam ni tak boleh lepaslah daripada ajaran Kristian. Hari-hari kita akan sebut tentang ajaran Kristian ni. Holy Bible ataupun Alkitab ataupun Alkitab Al-Muqaddas ni tuan-tuan diambil daripada perkataan Biblos. Bible tu diambil daripada perkataan Biblos dalam bahasa Greek. Jadilah Bible dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita ni bolehlah kita terjemahkan perkataan Biblos tu dengan makna kumpulan buku-buku. Maknanya tuan-tuan bila kita tengok tang nama tu dia bukan satu buku ni, dia ada banyak buku. Sebab tu nanti kita tengok nama-nama yang duduk depan ni Kejadian, Keluaran. Jangan kita panggil surah pula. Kita selalu sebab kita biasa dengan Quran. Quran kita kata surah Baqarah, surah Ali Imran. Amai Bible pula kita nak bubuh surah juga, tak boleh. Dia sebab dia buku tu, setiap buku tu berasingan. Kejadian orang buku lain, Keluaran buku lain pula, penulis yang berbeza. Jadi nama dia buku. Orang putih pun panggil book. Terdiri daripada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Okeylah, buka Bible yang ada di tangan tuan-tuan tengok ni. Tuan-tuan tengok di depan ni, kan dia ada tagging dia tu kan, mudah untuk kita cari. Dia mesra pengguna sikit Bible ni, nak cari senang. Quran kalau tak tahu, tak jumpa, cari. Dia bagi dah tepi-tepi ni untuk kita cari. Yang tuan-tuan tengok yang berwarna hitam tu, nampak kan? Yang tagging tu hitam semua tu. Yang tu Perjanjian Lama. Old Testament. Arab kata Al-Ahdul Qadim ataupun Al-Ahdul Atiq. Yang merah pula tu, start kalau merah sekali lagi, tuan-tuan akan tengok yang tu Perjanjian Baru. New Testament orang panggil. Al-Ahdul Jadid. Okeylah, buka tuan-tuan. Tuan-tuan cuba buka yang hitam tu. Cari hak mula-mula sekali, tuan-tuan akan jumpa nanti Perjanjian Lama. Awal depan tu dia tulis Perjanjian Lama. Nampak kan? Kemudian tuan-tuan buka hak merah pula. Cari pegang hak tang merah yang pertama tu, tuan-tuan akan jumpa Perjanjian Baru. Dia ada dua bahagian ni. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita tengok lagu tu pun kita tahu Perjanjian Lama dia banyak sikit lah, dengan Perjanjian Baru tu sikit. Okey. Perjanjian Lama ni tuan-tuan dia terdiri daripada 39 buah buku. Ni ada 39 buah buku. Mula dari Kejadian tu sampai habis ada 39 buah buku. Perjanjian Baru pula ada 27 buah buku. Ni kena hafal ni. Kira periksa ada kita mengaji ni. Tak periksa tak ingat ni. Perjanjian Lama 39 buah buku, Perjanjian Baru ada 27 buah buku. Okey. Jadi jumlah semua buku yang ada dalam Bible ni bila kita tambah 39 dengan 27, jadi semuanya ada 66 buah buku. Inilah Bible yang diguna pakai oleh Kristian selain daripada Roman Catholic. Protestan khususnya dia akan pakai yang ni. Ni Bible ni dipakai oleh golongan Protestan. Ni terjemahan daripada King James Version, KJV. King James Version. Jadi ada 66 buah buku. Katolik lagu mana nanti kita akan terang nanti tuan-tuan. Sama juga, cuma dia tambah buku yang agak banyak lebih daripada buku ni tuan-tuan. Okey, lah kita nak terus berkenalan dengan hak yang 29 ni. 39 ni Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama ni ialah bahagian pertama dalam Bible. Merupakan himpunan buku-buku yang ditulis sebelum kedatangan Jesus. Kalau mereka akan kata ni wahyu lah ni. Kitab-kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi
sebelum Jesus ataupun Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Sejak daripada Nabi Musa, dia start daripada Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam sampailah sebelum Nabi Isa dilahirkan. Jadi buku-buku tu yang terkumpul dalam Perjanjian Lama tu. Ada 39 buah buku semua. Perjanjian Lama dianggap kitab suci untuk kedua-dua penganut Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi pun terima Perjanjian Lama ni. Orang Kristian pun pakai dua-dua ni. Jadi Perjanjian Lama ni disepakati oleh orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi. Mereka percaya Tuhan memberi inspirasi wahyu lah untuk manusia menulisnya, orang tertentu, nabi-nabi dan sebagainya. Kitab ini mengandungi buku yang berbeza dan ianya mengenai Tuhan dan orang Israel. Okey. Lah kita nak tengok nama-nama buku. Dan tuan-tuan kena hafal malam ni. Balik ni sekali lagi kalau anak tanya ke, isteri tanya ke, mengaji apa malam ni, sebut terus nama buku tu. Boleh hafal. Okey. Lah tuan-tuan tengok dut ni 39 buah buku ni macam mana kita nak hafal sebahagian dulu malam ni. Kita hafal 5 yang pertama. Tuan-tuan semua ikut saya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sekali lagi kita ulang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sekali lagi tuan-tuan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Berapa jam tahu tengok? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tu ada boleh itu. Kalau jam tahu tak sebut boleh itu. Kena bagi ingat tu. Korang-korang ingat 5 ni. Habis lekeh lah malam ni. Kalau tak boleh pun 5 ni wajib ingat ni. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuba tasmi' tengok sebelah. Ada nak boleh? Boleh? Faham? Okey, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Okey. 5 ni tuan-tuan saya suruh hafal ni pasal apa? 5 ni dianggap oleh orang-orang Kristian dan Yahudi. Sebab kita habaq dah Perjanjian Lama tu diiktiraf oleh dua-dua agama tadi, Yahudi dan Kristian. Jadi 5 buku yang pertama ni dianggap sebagai Taurat. 5 buah buku ni dianggap sebagai kitab Taurat. Ni kelima-lima ni. Kalau orang Kristian kata Taurat, orang Yahudi kata Taurat, maksud mereka hak 5 ni lah. Hak mula-mula ni. Allah tuan-tuan buka tengok buku 5 tu tengok. Okay, buka tengok. Buka mula-mula sekali tu tuan akan jumpa. Kejadian. Okey, buku Kejadian. Tuan-tuan cari sampai jumpa Keluaran. Lepas Kejadian kita akan jumpa buku yang dipanggil Keluaran. Muka surat tak sama. Tak boleh habaq muka surat. Pasal dia berbeza cetakan yang ada di tangan tuan-tuan ni. Okey, Keluaran. Nampak dah? Cari lagi Imamat. Imamat yang tagging yang baru tu lah. Imamat. Lepas Imamat, Bilangan. Cari bagi jumpa tang mana kepala Bilangan tu. Dan last kali tuan-tuan akan jumpa buku yang bernama Ulangan. Dipanggil buku, jangan duk panggil surah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Okey. Lagi kita sambung lagi. Yosua, Hakim, Rut. Yosua, Hakim, Rut. Sekali lagi ulang. Yosua, Hakim, Rut. Yosua, Hakim, Rut. Okey, daripada atas tuan-tuan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua, Hakim, Rut. Sekali lagi tuan-tuan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua, Hakim, Rut. Apa ya? Mana tuan-tuan? Senang.
Okey, boleh dah lepas ni ingat tu kan? Kejadian keluaran imamat, bilangan, ulangan, Yosua, Hakim, Rut. Okey, nak sambung sikit lagi. 1-2 Samuel, semua sebut. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh. Okey, lagi sekali ulang daripada Yosua dulu. Yosua, Hakim, Rut. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh. Yosua, Hakim, Rut. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh. Boleh? Dia saya sebab mengajar di sekolah kan. Kami di sekolah memang macam tu mengajar budak-budak. Main surau pun kira macam budak sekolah jugalah. Dia kalau kata dengar saja tuan-tuan, tamu kata malu nak kata. Ya aku tua dah. Tapi nak mengaji macam dalam kelas memang tak akan boleh. Kalau tuan-tuan nak bagi dapat ilmu ni, tuan-tuan kena hafal ni semua 39 buah buku ni. Tujuan dia tuan-tuan bukanlah saja sono-sono, hafal buat apa, tak ada faedah. Tak, satgi tuan-tuan nak cari ayat satgi ni. Sebab kita nak cari ayat dalam ni. Tapi kalau nama buku pun tak tahu, orang habaq duduk dalam Daniel. Kita ada gelabah. Nak cari tang mana Daniel ni perjanjian lama ke perjanjian baru. Tapi kalau dah kita hafal ni tuan-tuan, duduk dalam kepala kita, ataupun paling kurang kita boleh agak lah. Ini perjanjian lama. Yang ni duduk dalam perjanjian baru. Mudah tak kita nak cari ayat-ayat dia? Mudah lah. Jangan duduk rasa macam, buat apa mengaji ilmu ni. Saya tuan-tuan, kampung-kampung saya tak berani ni, orang duk minta saya mengajar ni. Dia kata ni ajaran apa pula dah ni. Kami mereka kata apa sifat 20 pun tak pernah hafal elok lagi, mai duk mengajar apa Bible pula dah sesat habis orang sat lagi. Ada zaman lah ni kena mengaji lah tuan-tuan. Okey sekali lagi kita ulang ni. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua, Hakim, Rut. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh. Lagi sekali. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua, Hakim, Rut. 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarikh. Boleh? Berapa dah tuan-tuan hafal? 14 lah tuan-tuan. Quran pun kalau saya buat terkejut, tanya, panggil mai tang ni lah, suruh sebut surah-surah yang pertama yang ada dalam Quran, agak-agak boleh jawab tuan. Kelam juga kan. Kita ingat dekat surah apa? Fatihah, Baqarah, Ali Imran nampak lagi tu kan. An-Nisa nampak lagi, lepas tu kelam. Tak nampak dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak rasa perlu. Pengajian Quran kita ni sekadar pergi boleh baca. Lepas tu tinggal. Jadi kita tak rasa nak ambil tahu Baqarah. Kan kalau kita tahu semua susunan surah tersebut, dan kita tahu pula kalau sebut Baqarah, kita nampak apa benda yang ada dalam surah tersebut, maka Quran akan jadi kitab yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Tapi payah orang nak mengajar gitu tuan-tuan kan. Bible boleh buat, insya-Allah. Quran lagi-lagilah perlu kita buat tuan-tuan. Okeylah, kita nak ambil dululah kandungan perjanjian baru pula. Tuan-tuan nampak dah sikit tadi, kita baca takbir. Saya nak cepat-cepat dulu, nanti saya akan ulang balik bahagian ni tuan-tuan. Kita nak tengok perjanjian baru pula. Okey, perjanjian baru pula tuan-tuan. Tuan-tuan buka hak merah. Tengok hak merah tu. Dia akan tulis tu perjanjian baru. Ini bahagian kedua dalam Bible. Perjanjian baru ni merupakan buku-buku yang ditulis selepas Jesus dilahirkan. Era Jesus, era Nabi Isa alaihi salam. Bahagian ni yang percaya bahagian ni hanya orang-orang Kristian sajalah. Orang Yahudi tak percaya dah. Yahudi percaya Taurat ni. Taurat tu pun bukan semua 39 buah buku tu. Sehari kita tengok tuan-tuan. Macam kita sebut dah tadi Ini buku perjanjian baru pula. Perjanjian baru ni malam ni kena bagi hafal juga 4 hak pertama. 4 bukan banyak pun, sikit lah. Tak payah hafal semua malam ni. Okey, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebut semua.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Englishnya, hak orang duk ambil bahasa Inggeris, tuan-tuan akan dengar punya Matthew kan. Mark, Luke dan juga John. Yohanes tu ialah John. Tapi kalau Bible bahasa Melayu ni, saya mengaji hak Melayu, saya reti ajar hak Melayu lah. Jadi dia akan sebut Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lah tuan-tuan buka saat tengok dulu. Bila tuan-tuan buka, tuan-tuan akan tengok dia akan tulis di sana apa? Injil Matius. Atas dia tulis. Kan? Matius tu ialah Injil lah. Injil ni yang mana tuan-tuan buka pergi habis. Okey, Matius buka Mark pula. Markus. Tengok Markus. Dia akan tulis apa di atas tu? Injil Matius, Injil Markus. Mana dia tahu? Bagi jumpa. Injil Markus dia tulis di atas tu. Lepas Injil Markus, kita akan jumpa Injil Lukas. Dia tulis tu. Injil Lukas. Lepas Injil Lukas, kita akan jumpa Injil yang keempat, iaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes. Okey, lepas tu tengok nombor 5 tu. Tuan-tuan akan tengok habis dah Injil kan? Dia akan tulis apa nama? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Dia ni. Tu. Kisah para Rasul. Lepas kisah para Rasul, buka lagi tengok tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok dia tulis di situ surat, jumpa dah, Paulus kepada jemaat di Roma. Nampak kan? Surat, dia akan tulis surat. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi sat lagi bila kita nak hafal, sat lagi kita tak payah hafal panjang-panjang tu. Kita hafal perkataan Roma saja. Boleh bila saya kata kisah tu, maksudnya ialah kisah para Rasul. Ni nak lagi mudah hafal ni. Kaedah, teknik. Kalau sebut kisah para Rasul. Yang seterusnya tu macam tu juga. Tuan-tuan akan tengok nanti ada surat pertama kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus yang pertama. Dia tulis panjang di sini ni. Tapi kita cuma nak sebut sepatah ya. 1 Korintus. Saat lagi 2 Korintus tu maknanya ialah surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus. Begitulah seterusnya tuan-tuan sampai mana? Sampailah tuan-tuan akan buka tang Ibrani. Nampak Ibrani hak kuning tu? Hak Ibrani tu habis dah surat Paul. Tak ada dah, kita tak jumpa dah nama Paulus tu. Daripada Roma, Korintus, 1 dan 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, semuanya tuan-tuan akan tengok nama di atas tu dia akan tulis surat Paulus. Surat pertama ataupun kedua kalau ada 2. Kalau 1 dia hanya sebut surat Paulus saja. Lepas tu tuan-tuan akan tengok surat orang lain pula, surat Petrus, surat Yohanes yang pertama, yang kedua, ketiga, Yudas dan yang terakhirnya ialah Wahyu. Ni kandungan perjanjian baru pula. Okeylah kita nak hafal 4 hak saya sebut tadi. Tuan-tuan ingat. Ikut saya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Boleh ingatlah tu. Ada nak boleh habaq kan orang rumah lagi dia orang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi 4 ni apa dia? Injil. 4 yang pertama ni adalah Injil. Okey. Hal lain tu biar nanti pelan-pelan kita akan belajar nanti insya-Allah. Okey. Bila kita sebut Taurat, ni kita batas balik kepada perjanjian lama. Bila kita sebut Taurat, tuan-tuan ingat terus. Yang tu merujuk kepada 5 buku pertama tadi. Apa dah 5 tu? Sebut balik tuan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Tu 5 tu ya. Taurat. Dipanggil juga dengan nama Pentateuch ataupun Pentateuch disebut.
ataupun buku ni sebagai buku hukum. Dalam ni terkandung hukum hakam. Taurat kan, kitab yang Allah turun kat Nabi Musa alaihi salam, dalam tu macam Quran lah. Ada terkandung dalam tu segala hukum hakam yang wajib diikuti oleh orang-orang yang berketurunan Bani Israel. Okey. Kandungan Taurat. Hak 5 tadi ni, maksud saya ialah 5 buku yang pertama yang ada dalam Perjanjian Lama, yang berada di awal sekali itu. Okey. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Ini Taurat. Apa benda yang terkandung dalam ni tuan-tuan? Okey. Ni saya tulis dalam ni. Lah mari kita tengok sendiri dalam Bible. Lah tuan-tuan buka. Tuan-tuan tengok muka surat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ni baca kitab suci tuan-tuan ni. Cuma tak ada lah hukum mat lazim ke mat dengung-dengung, tak ada ni. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahawa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Okey, lagi kita baca habis sikit ni. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nampak tak? Cerita apa tuan-tuan ni, kejadian ni? Tentang penciptaan lah. Penciptaan apa nak dicipta ni? Alam. Mula dengan cipta apa tadi mula-mula tuan-tuan? Mula cipta siang dan malam. Lepas tu hak nombor 2 pula cipta langit. Ni semua dia akan cerita urutan dan lebih kurang Quran lah. Kan ajaran Islam pun sebut lagu tu juga. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Kalau nak terjemah yaum tu dengan makna hari. Cuma kita akan tengok dalam terjemahan Quran dia kata 6 masa. Yaum tu diterjemah dengan masa. Tapi bahasa biasa kita kata yaumul ahad, hari ahad. Yaumul itsnain, hari Isnin. Yaumul thulatha, hari Selasa. Yaum tu kalau nak terjemah harfiah dia jadi hari. Ni, hari pertama, hari kedua. Berapa hari ni cipta ni? Nanti kita akan tengok bab ni tuan-tuan. Quran sebut 6 hari. Okey. Jadi kitab Kejadian ni tuan-tuan, yang menjadi pembuka kepada Taurat, cerita tentang kejadian alam. Kemudian tuan-tuan buka muka surat kedua pula. Sebelah sana, tengok muka surat kedua. Tuan-tuan nampak tak tu tajuk besar dia tu, Manusia dan Taman Eden. Nampak kan? Manusia dan Taman Eden. Taman Eden ni kalau nak terjemah aku Arab jadi apa agak-agak? Agak-agak nak jadi apa? Jannatu Adnin. Dia nak lari mana kan? Taman syurga tu kan terjemah dia taman. Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Eden tu Adnin, nak lari mana? Jadi cerita tentang manusia. Lepas tu tuan baca tengok pelan-pelan lah. Baca tengok, saya nak baca banyak-banyak pun cemuih dengar kot. Baca sendiri ya. Tapi ada tak ada Bible no? Kena baca jugalah sikit bagi nampak gambaran tu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Mana yang saya langkah bila sekarang.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Dengar ni perintah tuan-tuan ni. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buah-buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada tak dekat-dekat dengan cerita Quran, tuan-tuan? Quran pun cerita ni, yang mula-mula dalam Quran, tuan-tuan buka Fatihah. Lepas Fatihah kita jumpa surah Baqarah kan? Dalam Baqarah cerita pertama di muka surat 30 ayat 30 sampai 38 tu cerita apa tuan-tuan? Cerita ni. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Bawah lagi tu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dalam syurga ni. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah sepuas-puasnya apa yang ada dalam syurga ni. Cuma ada satu pohon Allah tak bagi makan kan? Kecuali ada satu pohon ni saja kamu jangan, fala wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Pokok ni jangan rapat pun jangan. Jangan mai dekat langsung dengan pokok ni. Ada tak tuan-tuan lebih kurang dengan Bible cerita ni? Lagi tuan-tuan tengok tajuk hak yang manusia jatuh ke dalam dosa. Cerita lagu mana ni? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Perempuan itu siapa? Hawa. Ada cerita Hawa lepas itu. Sebelum tu kita tinggal tadi ni. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ulang tu kata betul tak? Tuhan kata jangan makan, apa kamu boleh makan semua dalam pohon ni? Pohon ni aja kamu jangan makan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ulanglah ni mai duk pujuk Hawa. Akhirnya tuan-tuan, bila tuan-tuan baca sekali ni, tuan-tuan akan jumpa Adam pun makan. Siapa mula makan? Hawa dulu. Dia lepas tu dia pujuklah suami dia makan pula. Dan suami dia pun makan. Makan-makan berlakulah apa yang akan diceritakan dalam buku. Tuan-tuan buka lagi sebelah sana tuan-tuan. Tengok lagi. Supaya kita dapat gambaran apa benda yang ada dalam kitab kita ni. Kain dan Habil. Kalau kita kata apa tuan-tuan? Qabil dan Habil. Nampak kan dia punya ada banyak persamaan antara kitab Bible ni dengan Quran. Kain dan Habil. Qabil dan Habil. Tajuk seterusnya muka surat 5 tu, keturunan Kain, Set dan Enos, keturunan Adam. Tengok tajuk Buka lagi muka surat sebelah. Kejahatan manusia. Manusia ni kuih lama kuih jahat, kuih lama kuih jahat. Kemudian tuan-tuan akan tengok tajuk dia riwayat Nuh. Kemudian tuan-tuan tengok lagi air bah. Dah manusia jahat dengan muka bumi ni. Tuhan pun hantar Nabi Nuh dan akhirnya musnahkan mereka dengan cerita ayak bah. Ayak bah surut. Cerita Nabi Nuh. Ni semua nabi-nabi yang kita jumpa dalam Quran tuan-tuan. Tuan-tuan akan jumpa dalam Bible ni. Bahkan lebih daripada hak kita jumpa ni. Hak setengah tu kita kata Nabi ke ni, kita pun tak pasti. Kita diminta supaya tidak mendustakan ataupun membenarkan ajaran-ajaran yang kita tidak pasti. Cerita Nabi apa? Abraham. Anak tuan-tuan akan jumpa nama Abraham. Abraham tu siapa dia? Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Abraham ni akhirnya Allah tukar nama dia jadi nama Abraham. Kita panggil Ibrahim. Dalam Bible berbahasa Arab, Ibrahim lah. Nak lari pergi ke mana? Tuan-tuan akan jumpa nama lagi ni.
Hagar dan Ismail. Cerita Hajar, Siti itu orang Melayu panggil. Arab tak ada. Arab dia panggil Sayyidatu Hajar. Mereka orang Melayu Siti. Fatimah pun Sayyidatu Fatimah. Mereka kita jadi apa? Siti Fatimah. Nampak aku mana lidah orang Melayu lah tu, tak ada masalah. Hajar dan Ismail bersunatlah. Nanti semua ni ada tajuk-tajuk yang akan kita tengok nanti tuan-tuan. Nabi Yaqubnya, Ishaq sebelum tu semua kita ni buat. Itu gambaran yang kita boleh bayangkan buku Taurat yang pertama, iaitu buku Kejadian. Begitulah keluaran nanti. Dia akan sambung cerita ni. Cerita Nabi Musa alaihi salam. Kita akan tengok hak yang 9 mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang katanya ada kan dalam Quran tu. Katanya lagi dengan qummal. Apa qummal ni? Kutu. Allah timpakan kepada orang-orang Fir'aun. Bukan orang Bani Israel yang kena timpakan dengan bala bencana tu, ialah orang-orang Qibti, Fir'aun. Ada apa kena kutu banyak sampai apa dia lagi? Al-Dhafadi'a. Lagi apa dia lagi? Ayak bahnya dengan yang terakhir sekali Allah bagi darah. Allah timpakan kepada orang-orang Fir'aun dengan bala bencana darah yang sangat banyak. Air sungai Nil tu berubah jadi darah. Kalau orang-orang Bani Israel yang nak minum, mereka tengok bukan darah pun. Mereka pergi cedok air. Tapi bila bangsa Qibti nak cedok air, cedok saja, jadi darah tu. Air telaga mereka jadi darah tu. Semua tu kita akan tengok tuan-tuan dalam ni. Dalam ni ada cerita-cerita tersebut. Dan buku apa nama? Taurat ni ada juga perintah-perintah yang berupa hukum hakam. Ada hukum hakam. Babi tak boleh makan. Nanti kita tengok. Buka bila kali malam ni nak pergi jumpa. Tuan-tuan buka Imamat. Buka Imamat. Nampak ada Imamat? Buku nombor apa Imamat tadi? Kejadian, Keluaran, Imamat nombor 3. Sebab tu kalau kita hafal dah mudah. Tak bagi Imamat buku apa pula dah. Imamat ni salah satu kandungan Taurat. Jadi Imamat tu tuan-tuan tengok di atas dia tu. Atas ni. Tuan-tuan tengok dia tulis nombor 1, 2 kan. Cari sampai jumpa nombor 11. Sampai jumpa nombor 11. Nombor 11. Nampak 11 atas tu? Tengok bawah dia. Bab sebelah itu tajuk dia apa tuan-tuan? Binatang yang haram dan yang tidak haram. Mana ni hukum lah. Kalau orang kata Taurat tidak mengandungi hukum, salah tu, dia tak nak baca. Bila kita baca kita akan nampak, ada hukum. Ada benda hak haram, ada halal boleh makan. Kita akan jumpa. Tuan-tuan tengok ayat-ayat nombor kecil-kecil tu. Nombor kecil-kecil tu tuan-tuan tengok nombor 7 dan 8. Nampak tak? 7 dengan 8. Tuan-tuan akan jumpa, dia kata, mata saya dulu nampak elok lah, tak berapa dah tuan-tuan. Aku yang muda lah tu kan. Demikian juga babi hutan. Kerana memang berkuku belah, iaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Macam kitab kuning ni baca. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Ni semua. Ada lagi binatang lain yang tak boleh makan. Kelinci. Kelinci itu binatang apa tuan? Nak mau tu saya aja tengok gambar Indonesia lah kan. Orang tengok filem Indonesia ya tahu. Kalau tak tengok mana lah nak tahu tuan-tuan kan. Okay. Ni semua binatang tak boleh makan. Nampak babi. Babi apa tak boleh makan ni tuan ni? Babi bandang? Kalau babi tu ternak kok beramperai ni, kalau start ke, tu boleh makan. Tapi kalau kok gulau lagi mana ya, kalau Penang tak pernah hutan sikit.
Balik pulau ke, tu haram. Ya, lagu tu tuan-tuan. Nanti kita tengok nanti. Semua tu benda-benda yang menarik dalam kitab Bible yang akan kita jumpa satu hari ini. Dan last sekali tuan-tuan, dia akan berakhirnya di mana? Di kisah kematian Nabi Musa. Okey. Tuan-tuan cari Yosua. Yosua nama apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua. Cari kepala Yosua tu. Nampak dah? Okey, bila jumpa Yosua, kalih sebelah dia balik, patah balik. Tuan-tuan akan jumpa bab yang terakhir dalam Ulangan, iaitu bab 36. Bab 36 atas tu nampak nombor 36 kan? Okey. Tuan-tuan tengok tajuk apa? Last sekali tajuk dah. Kematian apa 36 pula, bab 34. Bab last sekali bab 34. Okey. Kematian Musa. Nabi Musa mati. Taurat kan turun kat Nabi Musa kan? Mati saja Musa. Banyaklah cerita dia baca bila. Okey, kita baca cerita Nabi Musa mati sikit. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yahuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Jordan, lembah Yerikho, kota korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Mati Nabi Musa. Bila mati Nabi Musa, habis dah lagi Taurat? Habis. Sebab tu main buku hak selepasnya tu, buku apa nama? Orang lain pula Yosua. Yosua ni siapa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan. Siapa dia? Yusuf. Yusha. Pernah dengar tak? Kalau kita ngaji ni kita akan jumpa ada Nabi. Dalam Riyadhus Salihin ada hadis dia tuan-tuan. Tentang Nabi Yusha. Memang Nabi pun. Yusha ni siapa? Yusha ni ialah pemuda yang ikut Nabi Musa pi jumpa Nabi Khidir. Kan kita baca dalam surah Kahfi. Hak cerita ikan tu, pi jumpa Khidir tu siapa dia? Yusha ni lah. Setelah Nabi Musa tak ada, Allah lantik dia pula jadi Nabi lepas itu. Nabi Harun pasal apa tak ini Nabi Harun jadi Nabi tu pasal apa? Siapa boleh jawab? Nabi Harun mati dulu lagi daripada Nabi Musa. Lepas tu Allah lantik Yosua. Kalau ikut mereka ni, ataupun Yusha ibn Nun menjadi Nabi selepas itu. Okey, tuan-tuan bila baca ayat tu, tuan-tuan perhati tengok cerita Nabi Musa mati kan ya. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan bayang siapa tulis ni? Bayang. Kemudian naiklah Musa. Orang lain tulis kan wahyu daripada Tuhan. Kan boleh bayang tak? Taurat yang kita faham macam Quran lah. Dia mesti wahyu daripada Allah kepada Nabi itu. Yang ni ceritanya tuan-tuan, cerita lagu mana? Cerita bahawa Nabi Musa ni dia pergi ke satu tempat. Maknanya siapa hak tulis cerita ni? Nabi Musa ke tulis? Ke Allah wahyu mai kat dia? Ke ada orang lain yang tulis lepas dia mati? Yang ni semua titik-titik keraguan yang kita nak belajar daripada sini tuan-tuan. Kita tak boleh pakai semua ni. Kalau orang tu dia boleh faham ni, dia tak masuk Kristian tuan-tuan. Dia tak akan masuk Kristian. Habaq lagu mana dia mengarut. Tak mungkin ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala habaq banyak kali dalam Quran. Ajak kita jangan percaya hak ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ni semua adalah hasil rekayasa pendeta-pendeta Yahudi. Mereka reka semua ni, mereka nisbahkan kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi tu, Nabi ni. Kata ni, hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka dakwah ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata, tak, ni bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi lah, kita nak bagi tahu sikit. Okey, buku-buku selepas Taurat pula. Jadi Taurat nampak dah sedikit gambaran, cukuplah takat tu. Kita akan jumpa lepas daripada Taurat ni tuan-tuan. Yosua, Hakim-Hakim, Rut ni sebenarnya sejarah. Saya boleh buat kesimpulan Bible ni tuan-tuan, sebenarnya buku sejarah. Dia bukan wahyu daripada Tuhan. Bacalah gaya bahasa dia, tuan-tuan akan tengok, oh ini bukan wahyu, ini mesti ada orang tulis. Dia cerita benda macam kita baca sejarah Nabi Muhammad. Kan kita baca sejarah Nabi. Siapa tulis sejarah Nabi? Wah, lepas tu lah tulis. Contoh Nabi pergi sana, Nabi pergi sana. Cerita gambaran benda yang dah berlalu. Macam tu lah bila kita baca Bible ni. Tak nampak sikit pun macam wahyu. Jadi buku-buku selepas Taurat lagi jelas. Kita akan nampak dia adalah sejarah hidup Nabi-Nabi. Antaranya Nabi lah, Yosua tu Nabi. Daud, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi-Nabi lain. Sejarah hidup mereka, peperangan mereka, perkahwinan mereka, harta benda yang mereka miliki, sejarah sampai mereka mati. Dan tokoh-tokoh lain seperti macam kata Nabi Daud ni kita tahu lah Nabi, Sulaiman pun kita tahu dah kata Nabi, Daniel kita tahu Nabi, tapi Yehezkiel, Ezekiel, tu kita tak pasti betul kan Nabi. Tapi kemungkinan besar mereka ni Nabi ni memang sangat tinggi ya. Tapi sebenarnya mereka tak ada kena mengenal dengan kita ni, dinisbahkan buku-buku ni kepada mereka dan lain-lain. Selain daripada tu dalam Taurat, dalam perjanjian lama ni kita akan jumpa juga buku-buku yang berbentuk puisi, syair-syair, gorendam, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh bangsa Israel. Diklaim sebagai ini Zabur. Tuan-tuan buka buku yang bernama Mazmur. Tuan-tuan cari tepi ni. Tengok tepi tu. Cari MZM. M nampak tak? MZM bawah. Tengok tepi tu. MZM. Dengan Ayub. Lepas Ayub tu kita akan jumpa buku yang berjudul Mazmur. Mazmur ni lah kata mereka, hak ni lah Zabur. Sebab ditulis oleh Nabi Daud alaihi salam. Tengok dia punya cara susun letak bait-bait dia tu, nampak kan? Macam dengan syair. Ni nyanyikan ni. Dan kebetulan pula dalam Islam kita percaya Nabi Daud ni antara mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Daud apa dia? Suara sedap. Suara dia sedap. Bila dia baca Zabur, burung-burung ni berhenti nak dengar dia baca sedap. Sampai tahap tu. Berbahagialah orang. Dia sekat, dia tulis sekat tu. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Cara susunan tu. Ini adalah lagu-lagu yang dinyanyikan. Dia bentuk dia macam tu. Kalau kita tengok Mazmur, ada lagi lah buku Kidung Agung. Lagu dia pun ada menarik lah tuan-tuan. Nanti kita kena hafal 2-3 bait ni. InsyaAllah. Okey, last kali untuk malam ni tuan-tuan. Perjanjian baru tak cerita lagi. Perjanjian baru pula apa dia? Mana habis semua nanti di buku yang terakhir, iaitu buku Malakhi. Kita akan masuk kepada perjanjian baru. Okey, perjanjian baru ni dia start dengan apa? Buka tengok tuan-tuan. Silsilah, jumpa lagi. Pegang tang merah tu ya. Pegang tang merah tu. Betul ya? Silsilah Yesus Kristus. Yesus Kristus tu ialah Nabi Isa lah. Al-Masih Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim memperanakkan Ishak.
Dia akan bilang bin. Anak dia siapa, sampailah kepada Nabi Isa. Alhamdulillah. Okey. Kelahiran Yesus Kristus. Nampak cerita dia tu. Lagi, buka lagi belah sana ni. Yesus ni dah dilahirkan, dia besar sikit, dia tampil di Galilea. Nama tempat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Murid-murid tu siapa maksud dia? Hawariyun lah. Al-Hawariyun. Dia mula mengajar ajaran ni. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Katalah jangan saya buka. Betul ya tu? Yesus dan hukum Taurat. Ni semua cerita ni cerita perjalanan hidup Yesus. Nabi Isa alaihi salam. Sampailah di ujung-ujung tu tuan-tuan akan tengok dia punya mukjizat, dia sembuhkan orang sakit, orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Tentangan yang dia hadapi daripada orang-orang Israel. Sampailah akhirnya Yesus ni bila dia dah terlalu top sangat, popular sangat ajaran yang dia bawa, pendeta-pendeta Yahudi tu orang tak pi dah. Mereka dengki kat dia, sakit hati kat dia. Akhirnya nak jatuhkan Yesus lagu mana tuan-tuan? Mereka fitnah Yesus, nak menjatuhkan kerajaan Rom yang memerintah pada waktu itu. Akhirnya mereka pakat dengan Raja Pilatus. Yesus pun ditangkap. Dijatuhi hukuman bunuh dengan cara disalib. Buka belakang-belakang, tengok bab yang ke hak yang 20 lebih. Tuan-tuan akan jumpa. Dekat-dekat nak habis buku. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Yesus di hadapan Pilatus. Yesus diolok-olokkan. Yesus disalibkan. Yesus mati. Itu tajuk-tajuk yang ada tu. Yesus dikuburkan. Kubur Yesus dijaga. Kebangkitan Yesus. Dusta mahkamah agama, perintah untuk memberitakan Injil. Habis. Okey. Bila tuan-tuan nampak gambaran ni tuan-tuan boleh nampak. Dia juga macam Ahad tadi juga. Dia adalah sejarah hidup Jesus ataupun Nabi Isa. Mana boleh jadi Injil? Maksud Injil ni kitab Allah turun bagi kepada Nabi Isa untuk digunakan. Ikuti perintah yang ada dalam tu, tinggal larangan yang ada dalam tu. Tapi bila kita baca ni, kita boleh bayangkan, siapa yang tulis sebenarnya ni? Takkan wahyu macam ni? Yang ni jelas menunjukkan setelah Jesus tak ada, ataupun masa dia duk hidup tu, orang duk tulis, duk ikut apa nak jadi ke apa ni. Macam dengan kita baca sejarah Nabi Muhammad kan, sirah an-nabawiyah. Dia macam tu. Jadi kalau lagu ni orang dakwah, inilah kitab Injil yang Allah turunkan, kita boleh terima tak tuan? Awal kita akan buang bila kita nampak susunan dia. Kita tengok ini buku sejarah. Ini bukan buku ajaran. Macam Quran kita start ni alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Clear Allah ba'dah. Inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Confirm daripada Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin. Petunjuk kepada orang bertakwa. Bible kita tak akan jumpa ayat macam tu tuan-tuan. Yang kita akan nampak lagi sejarah, perang lah, itu pengkhianatan lah, macam-macam cerita lucah lah, semua ada dalam ni. Jadi bersedia lah nak baca cerita lucah dalam surah ni pula. Allah, mampu nak baca aku mana ni. Tapi kena baca jugalah tuan-tuan. Okey. Perjanjian baru ni, yang kita baca tadi dia punya gambaran, nampak dah sedikit gambaran Injil. Bila sebut Injil, keempat-empat Injil dia akan ulang cerita yang sama. Injil Matius pun cerita yang sama, Injil Markus pun dia akan ulang balik cerita yang sama dari sudut pandang Markus pula. Lepas tu lagi lepas Markus kita jumpa Lukas pula cerita benda yang sama juga, dia cerita balik pandangan dia apa yang berlaku dalam hidup Jesus. Yohanes pun sama juga. Jadi dia 4 versi, 4 orang tulis cerita hidup Jesus, dan tidak mungkin ini kitab suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanyalah sejarah yang ditulis oleh orang yang datang kemudian setelah Jesus tidak ada tuan-tuan. Jadi perjanjian baru seperti kita sebut tadi ada 27 buah buku kan.
4 buah hak pertama tu tuan-tuan ingat, hak tu yang Injil. Sama ada Protestan ke, Katolik ke, dia pakai 4 Injil ni. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan juga Injil Yohanes. Taurat ada 5 tadi, boleh ingat tak tuan-tuan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Injil pula, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Jadi kadang-kadang bila orang yang tak pernah tahu benda asas-asas macam ni pun, dia akan silap. Dia kata ni kita Injil. Ni bukan Injil. Yang ni Bible. Dalam Bible ni ada Injil. Taurat ada dalam ni tak? Taurat pun dia kata ada dalam ni. Zabur ada dalam? Zabur pun ada dalam ni. Hak ni bukan Injil. Yang ni orang panggil Holy Bible ataupun Alkitab Al-Muqaddas. Alkitab dalam ni ada ketiga-tiga kitab yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala turun nubuh dalam ni. Tapi kita nafi awal-awal je lah. Tak ada kena-mengena langsung tuan-tuan. Ini saya dah tunjuk dah tadi, saya harap nampak lah kan. Lepas habis saja Injil tu, kita akan jumpa kisah para rasul. Siapa rasul yang dimaksudkan di sini tuan-tuan? Hawariyun. Jesus dah tak ada dah. Matilah kalau ikut versi orang Kristian. Jesus ni mati kena salib. Lepas dia mati, pengikut dia menyebarkan ajaran dia, pi sana. Jadi cerita mehnah dan tribulasi yang dihadapi oleh pengikut-pengikut Jesus ni diceritakan dalam kisah para rasul. Dah dia Tuhan, anak murid dia rasul lah. Dia kena jadi lagu tu lah. Lepas tu kita akan jumpa surat. Daripada surat apa mula-mula tadi? Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita jumpa tadi. Paul ni siapa? Nanti kita akan tengok nanti. Paul ni dia tulis 13 pucuk surat. 13 pucuk surat dia dianggap sebagai kitab suci dalam Bible ni. Pula dah buat ni tuan-tuan. Muhung ni Allah. Tapi lebih kurang Syiah tuan-tuan nampak tak? Bab pemurung teori dia lebih kurang. Sebab tu dulu kan saya duduk di Sabah lama, saya mengaji Bible ni. Ngaji pun bukanlah mengaji rasmi lagu mana kan. Duk baik dengan grup-grup padri apa tu, kenal dia faham masuk Islam lah. Ni belajar tu. Bila saya balik mai sini, saya tengok Syiah, tak ada orang nak bercara. Bila saya perhati sikit baca pun, lebih kurang Kristian lah. Dia punya modus operandi dia sama, sebiji tuan-tuan tiru. Dan orang pun percaya. Baiklah daripada percaya Syiah tak apa. Allah. Paul tulis 13 pucuk surat, kemudian pengikut lain hak lama dah masuk Kristian lah, kata orang Kristian, depa ada 8 pucuk surat dia. Dan yang terakhirnya buku Wahyu yang merupakan mimpi. Mimpi tidur malam tak basuh kaki. Jadi dia mimpi mengarut gajah kepala 7 apa naga lah apa semua dalam tu. Ada dalam kitab Wahyu tersebut. Kisah dia kita habaq dah tadi. Injil ni, part-part Injil tu cerita tentang sejarah hidup Jesus sejak dilahirkan sehinggalah akhirnya dia mati di tiang salib, seterusnya dibangkitkan semula pada hari yang ketiga. Okey. Tu cerita tentang habislah kot malam ni. Saya nak ajak cari ayat sikit lah. Boleh kan? Tunggu sikit je. Nak tunjuk cara-cara ayat. Jadi Bible ni dia tak macam Quran. Quran kita tahu nama surah, kemudian kita cari ayat lah. Kita kata surah Baqarah ayat 50. Direct kita cari tang 50. Bible ni dia lain sikit. Iaitu dia ada bab. Yang pertama kita kena tahu nama buku, sama ada dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Kemudian dia ada bab. Bab tu yang mana? Tu yang hak huruf yang dia bold, dia besar sikit tu. Chapter bahasa Inggeris kata. Kan bila kita dengar Mak Didat ke Zakir Naik dia sebutkan chapter number 11 dia kata. Kita tahu mana tak nampak kan. Duk sedap lah, sedap. Biar lepas ni kita dengar ceramah ataupun debate tokoh-tokoh tu kan kita tahulah dengar, dia aku tahu buku tu tang tu. Ni tang ni kita tahu rojong. Hak tu bukanlah saya nak ajak tuan-tuan bagi yang alim jadi padri dah. Saya pun bukan ngerti tak mana pun. Jadi kalau tuan-tuan tanya apa benda saya tak boleh jawab tu biasalah. Sebab saya pun bukanlah pandai sangat. Tapi oleh kerana asal-asal ni saya rasa orang Islam kena tahu. Saya cuba tulis buku tu lah, buku ada ingat ramai dah beli buku tu pun, buku yang apa? Apa anda perlu tahu tentang Kristian. Semua ada hak saya habaq ni duduk dalam buku tu. Tuan-tuan balik rujuk dah beli dah buku tersebut. Jadi maklumat-maklumat ni sebab kita ni tuan-tuan dalam hidup kita tak boleh lari daripada Kristian. Allah habaq dalam Quran lama dah.
Jadi takkan kita tak mau tahu langsung ke tentang ajaran mereka. Jadi yang pertama bab ataupun chapter tadi. Lepas tu hak kecil-kecil tu baru ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, habis dia akan pergi pula bab 2. Ayat 1, ayat 3, macam tu seterusnya. Bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Jadi cara kita akan sebut nanti, contoh saya sebut tu, buku Dua Raja-Raja. Kita cari nama buku kan. Bab yang pertama, ayat yang keempat. Nampak tu? Cara kita nak sebut macam tu. Dia tulis lagu mana? Dia tulis, saya tak bagi contoh. Macam tu dia akan tulis tuan. Kejadian bab 1 saja. Kalau nombor 1 tu maknanya bab 1. Kejadian bab 7 ayat 1 sampai 5. Kejadian bab 12, bab 16, bab 21, 32. Bab 32 ayat 22 sampai ayat 32. Imamat 11. Tadi kita cari dah kan bab 11 tadi ayat 1 sampai ayat 8. Jadi tuan-tuan boleh tengok tu tuan-tuan, ni cerita bab halal dan haram. Soal binatang-binatang halal dan juga binatang yang haram. Kidung Agung tu pun menarik tuan-tuan. Nak baca siap-siap malam ni. Hari tidur tak lena ke baca tu. Terus hari tangguh dulu. Jadi malam ni saya ingat dekat tu lah kot. Sebagai gambaran awal, pengenalan sahaja, mukaddimah kepada ilmu perbandingan agama ni, yang bila tuan-tuan dapat yang ni, tuan-tuan senang nak explore tajuk ni. Nak mula aku mana ni, nak ambil wuduk ke tak pun tak tahu. Nak a'udzubillah dulu ke nak baca bismillah, ke nak baca lagu mana, kepada ada apa pun. Orang kita ni nak pegang takut ni. Kalau jumpa dalam hotel lah kan, pesan kat nak, jangan duk pegang buku tu, jangan duk baca, bahaya. Punya prihatinnya akidah. Datang apa pun tak tahu, punya takut ke buku ni, amat didak pegang buku ni, lunyai hafal tak jadi apa pun. Yang kita pun nak pegang pun tak berani, apa lemah. Tongkat Ali minum kacik Fatimah, tak tahu apa gantang dah makan, tapi duk jadi lemah situ. Biar kemas sikit lepas ni tuan-tuan. Okey, jadi dekat tu dulu malam ni lewatlah kita ni. Jadi moga-moga bermanfaat apa yang kita dapat pada malam ini. Aqulu qawli hadza. Ustaz, sebelum saya berhenti tuan-tuan, ada iklan ni. Ni daripada Majlis Ilmu Pulau Pinang. Jadi saya ucap terima kasih dululah kepada Majlis Ilmu Pulau Pinang yang mengumpulkan kuliah sirah saya dalam radio Kedah tiap-tiap hari Khamis. Daripada awal berapa puluh siaran dah dan diterbitkan menjadi CD ni tuan-tuan, untuk dimanfaatkan oleh umat Islam. Harga dia RM18 tuan-tuan. RM18 ni sampai tak habis gini. Saya baru sampai minggu lepas, tajuk apa? Minggu lepas tajuk Hijrah ke Habsyah yang kedua. Hijrah Nabi ke Habsyah yang kedua. Ni tak sampai tajuk tu lah. Ni baru ada 20. Tahun nak tengok saya? Belakang ni. Baru 25 tajuk. Maknanya 25 siri. Jadi kalau siapa-siapa yang nak miliki sirah, CD Sirah Nabawiyah siri 1 dan 2. Okey orang itu. Pasal 2 CD. Okey ya. Siri 1 dan 2 terbitan Majlis Ilmu Pulau Pinang. Ni semua untuk sumbangan kepada Majlis Ilmu Pulau Pinang. Depa ni tuan-tuan buat kerja ni kan, main duk rakam ni free. Saya bukan pernah bayang sekupang pun kat depa. Ustaz-ustaz kita duk ceramah bukan ada orang bayang kat depa. Tapi depa punya usaha ni kan orang dapat manfaat banyak. Duk minta derma tak bagilah klaim nega depa pun. Jadi kokolah dengan sumbangan tuan-tuan tu, bolehlah depa bagi kemahit kamera pun nampak Allah lekeh sangat. Dia kamera hak lagu TV3 tu kan, barulah tengok semangat sikit. Jadi tuan-tuan kalau nak dapatkan boleh jumpa dengan saudara Nazih malam ni ataupun bila-bila masa saja. Fairuz pun ada bahan ni, kita boleh dapatkan kepada mereka. Takat tu dulu untuk malam ni tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.